Oh, UMT kita. Nak cerita ada bayi mati? Anak buah. Oh. Macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Bidayatul Mubtadi pada babul haidhi wal istihadati wan nifasi qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad Salih Al-Jawi rahimahullahu taala, faslun ay hadza faslun, ini satu fasal pada menyatakan haram sebab haid dan nifas itu 10 perkara. Jadi sebab itulah dia panggil sebagai hadas besar, kerana larangan dia terhadap orang yang keluar darah haid dan nifas ni paling besar sekali. Jadi ulama khilaflah bahagi hadas ni kepada berapa. Ada yang bahagi pada 2 sahaja, besar dan kecil. Ada yang bahagi kepada kecil, pertengahan, besar. Bagi yang membahagikan hadas itu kepada 3, maka hadas besar ialah haid nifas. Bagi yang haid pula dah. Hadas yang pertengahan ialah hak keluar air mani itulah. Lepas tu hadas yang kecil ialah batal wuduk tu. Jadi sekarang nak bahas pula 10 benda kalau ada haid, ada nifas, ada haid dan nifas. 10 perkara yang dilarang. Pertamanya sembahyang. Yakni sama ada sembahyang fardu ataupun sunat. Ataupun pada makna sembahyang, sujud tilawah, sujud syukur pun tak boleh juga. Sebab dia panggil fi makna salah, pada makna sembahyang. Dia bukan sembahyang, tapi macam sembahyang. Sebab dia ada sujud. Sujud tu sebahagian daripada sembahyang. Maka dia dikategorikan sebagai makna sembahyang. Walaupun bukan sembahyang, pun tak boleh juga. Kemudian ada isu pula timbul. Boleh tak qada sembahyang? Orang perempuan yang rajin lajak. Jadi ada orang tanya dulu Ramadan. Kalau nak qada boleh tak? Boleh ke tak? Maka kalau nak qada berlaku khilaf ulama boleh ke ataupun tidak. Pandangan pertama kata makruh, pandangan kedua kata haram. Haram tu. Pandangan pertama kata makruh, pandangan kedua kata haram. Bagi pandangan yang mengatakan makruh, sah ke tak kalau buat? Sah buat. Tapi tak ada pahala sebab makruh. Jadi kalau buat pun tak ada faedah. Buat saja letih gitu. Tak ada pahala walaupun sah. Sah tu pula bukan sebagai sembahyang fardu, tapi sebagai sunat mutlak. Jadi dia niat usalli fardul isya'i qadaan contohnya.
dia pun takbir Allahu Akbar. Dia buat 4 rakaat. Jadi hukum dia makruh atas satu pandangan. Sah tak? Sah, tapi sah sebagai sembahyang sunat mutlak, bukan sebagai sembahyang fardu isya. Tu atas pandangan makruh lah. Yang kata pandangan haram pula, mengatakan pula kalau dia buat dah lah haram, tak sah pula. Jadi dua-dua pandangan ni tak ada pahala berlaku. Kalau buat, tak payah buat lah. Nak cerita. Beza dengan puasa. Puasa wajib dia tu qada sebab puasa sikit daripada sembahyang. Contoh kalau kita kata 15 hari 15 malam haid. Kalau kawan tu nak qada sembahyang ataupun syarak mewajibkan qada sembahyang, 15 kali 5 berapa? Weh, banyak sembahyang nak qada. Tak kerja dah kawan tu. Dia qada sembahyang aja. Lebih hebat daripada tarawih. Maka syarak suruh puasa saja diqada, sembahyang tak perlu kerana sangat banyak, maka dia akan memayahkan perempuan. Sedangkan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Slogan ad-dinu yusrun, agama itu mudah tu bukan ikut kepala otak. Kadang-kadang slogan ni dilaungkan bila dia nak ambil pandangan hak yang mudah-mudah. Hak tu tak betul. Ad-dinu yusrun tu diletakkan pada tempat dia. Contohnya hak ni lah. Jadi agama tidak memberatkan wanita untuk mengqada sembahyang kerana banyak. Ad-dinu yusrun. Tak apa. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Okay, sembahyang habis selesai. Kemudian keduanya tawaf. Tawaf ni dia panggil serupa macam sembahyang. Tawaf ni serupa macam sembahyang hukum dia. Dalam hadis Nabi SAW sebut, at-tawafu bimanzilatis salah. Tawaf itu pada kedudukan sembahyang. Sebiji macam sembahyang. Salat tak boleh, maka tawaf pun tak boleh. Sama ada tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Tak boleh berlaku. Habis, selesai. Ketiganya, menjabat Al-Quran. Menjabat ni, sentuh lah. Sentuh. Kita ambil Quran tu, sentuh. Tu jabat lah. Kalau kita gini, tu angkat, tu tanggung dia panggil. Ini sentuh dulu. Okey, sentuh pun haram. Lepas tu bila kita kata sentuh ni, faham kata sentuh ni, kalau kita faham sebenarnya seolah-olah hak batin tangan ni kena pada sesuatu dia panggil sentuh. Tapi dalam bab ni bukan begitu. Dalam bab haram sentuh ni, sama ada batin tangan ke, zahir tangan ke, apa-apa bahagian tangan yang kita sentuh Quran haram. Bukan semestinya batin tapak tangan. Dia beza dengan hukum pegang zakat tu. Pegang zakat, tapak tangan lah. Batal. Tapi dalam bab haram sentuh orang haid nifas terhadap Quran ni, mana-mana bahagian anggota dia sentuh Quran tu haram. Bukan semestinya tapak tangan saja. Dan kalau sentuh tu walaupun kita pakai sarung tangan sekalipun. Walaupun berlapik dia panggil. Walaupun berlapik, yang mana berlapik tu kalau kita sentuh Quran, orang panggil sentuh. Maka tu pun haram. Walaupun berlapik. Dia beza macam bab batal wuduk. Kalau kita pakai pelapik contohnya, sentuh perempuan tak batal wuduk. Tapi haram tu lain sekitar lah. Kalau syahwat tu haram lah. Bukan kita nak bincang haram tak haram, bincang esok batal ke tak. Tapi untuk haram sentuh Quran ni, walaupun berlapik sekalipun, pada uruf bila sentuh tu dipanggil sentuh, maka hukum dia haram. Dia pakai tisu ke apa, tisu lah. Sarung tangan ke, tisu ke, apa-apalah, kain ke. Maka begitu juga kalau sentuh tempat duduk mushaf. Contoh rehal. Rehal yang ada mushaf di atas dia. Itu pun orang haid nak sentuh. Sentuh rehal tak boleh dah. Bukan sentuh Quran, sentuh rehal tak boleh dah. Rehal yang ada di atasnya Quran. Ataupun apa-apalah bekas-bekas yang ada Quran. Benda tu tak disentuh dah. Apatah lagi Quran. Sama macam Quran. Dia dihukumkan sama seperti Quran. Begitu juga kulit Quran. Kulit Quran bahagi dua pula. Bersambung dengan bercerai. Kalau bersambung, makruflah. Bersambung gitu. Tu haramlah sentuh. Kita sentuh kulit je. Rak buka. Tak boleh. Kalau orang haid ni faham. Iqra' tu ghalib dia tak banyak Quran. Jadi dihukumkan sebagai bukan Quran. Dia tengok ni pula. Kalau satu kitab tu banyak Quran ke banyak lagi Quran. Kalau banyak Quran lah. Macam tafsir Jalalain. Ulama bahas boleh ke tak sentuh? Ulama bahas pula. Tafsir Jalalain ni lebih banyak Quran ke banyak tafsir? Kalau banyak tafsir boleh pegang lah.
Tapi ulama ihtiyat kata lebih baik tak payah pegang. Walaupun ada pandangan kata tafsir Jalalain lebih daripada Quran. Ha? Ya? Ambil jalan selamat. Al-ahwatu. Yang lebih selamatnya tak payah pegang. Walaupun ada pandangan kata tafsir Jalalain lebih huruf dia daripada Quran. Kalau ikutkan boleh pegang lah. Samalah Iqra tu. Kalau kita tengok, banyak hak lain Quran, maka dia tak dihukum dengan Quran. Dia macam buku biasa. Cumanya bila kita buka Iqra, kalau kita buka Iqra, sentuh bahagian Quran, tu tak boleh. Sentuh ayat Quran tu tak boleh. Ni kita bincang pasal sentuh satu buku tu ataupun angkat. Tapi kalau kita buka silap-silap, ni surah Qul huwallahu ahad tu. Kita letak jari kita di tempat ayat tersebut. Tu tak boleh. Sebab itu sudah menyentuh Quran secara mubasyarah, secara langsung. Habis. Jadi kulit tak boleh kalau sambung. Kalau bercerai macam mana pula? Kalau bercerai, contohnya Quran cabut tinggal kulit. Kulit tu orang faham mushaf ke tak? Kalau orang panggil, kulit ni masih dinamakan mushaf, tak boleh pegang. Kalau kata kulit ni, ni kulit tak nampak macam mushaf, buruk lajak, maka boleh pegang. Gitu. Itu kalau bercerai. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, atau menanggung Al-Quran. Menanggung ni mana? Kalau sentuh macam ni, macam ni ke apa. Kalau menanggung kita ambil. Tanggung lah ni panggil. Dia panggil tanggung. Ataupun kita angkat ke. Tu maksud tanggung Kita angkat, kita tanggung lah dia panggil. Dan perbahasan tanggung Quran ni kita telah bahas dulu dah. Tanggung dengan sekali barang macam mana. Tanggung Quran, qasad Quran saja macam mana. Kita dah bahas dah. Panjang lebar tu. Tulis siap dalam papan putih. Dia ulang balik hari itu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Keempatnya membaca Al-Quran. Qiraatul Quran. Baca Quran, orang haid nifas, haram. Baca Quran ni yang haram ni apabila berlafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Berlafaz lah. Dan dia dengar apa yang disebut. Maka satu dia panggil berlafaz. Dia dengar apa yang disebut, keluar berlafaz dengan kadar suara yang sederhana ataupun slow dan dia dengar, tu dia panggil baca Quran. Tu maksud baca Quran. Tapi kalaulah dia itu hanya tengok mushaf, boleh. Ataupun dia tu melalukan ayat Quran dalam hati. Dia baca dalam hati. Istilah kita, baca dalam hati. Baca Baqarah tapi dalam hati, tak apa. Sebab tidak dipanggil sebagai baca Quran. Begitu juga kalau kita ni menggerakkan lidah kita, menggerakkan mulut kita, tapi hanya ada hamas. Ni kalau istilah tajwid hamas ni, berangin lah. Maksudnya apa dia? Maksudnya mimik mulut saja. Maksudnya mimik mulut saja, tak ada lafaz. Macam orang jampi lah. Gerak mulut je. Padahal tak dengar suara. Begitulah. Hak tu boleh. Hak tu boleh. Asalkan tidak ada suara. Kalau bersuara saja, lafaz. Mana dia baca Quran. Kalau tak bersuara, hanya angin saja keluar, tapi duk baca Quran, tapi angin lah. Maka hak tu tidak ada masalah. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Majmu' mensarankan orang yang hafal Quran, kalau yang haid ni, ngapal ulang ngapal gitulah. Kalau dia nak qasad Quran lah. Kalau nak qasad lain, boleh berlafaz. Tadi kita terang lah. Ni baru terang dari sudut bacaan tu apa. Kemudian yang kata, kita kata tadi, kalau mimik mulut tu, kalau mimik mulut tu, tak ada masalah. Kalau orang bisu. Orang bisu. Orang bisu, dia baca Quran dengan isyarat, contoh. Baca Quran dengan isyarat, boleh ke tak? Tak boleh. Sama. Dia macam seolah-olah baca. Braille. Apa? Buta bisu kita? Braille lah. Hak tu. Braille. Quran Braille lah. Ada bahas lah mufti wilayah. Tengok balik. Dia adalah internet. Itu pernah tengok. Tapi tak ingat. Rasa macam Quran tapi kita tak boleh khabar lagi lah. Sebab main rasa-rasa ni bahaya ke. Tapi ada lah fatwa tu. Fatwa Quran Braille tu. Adakah dia tu macam hukum Quran ataupun tidak? Sebab dia bukannya bukti dia punya lafaz tu. Itu kena tengok semula lah. Jadi kalau orang bisu tu dia buat isyarat, maka dia seolah-olah macam cakap.
Jadi kalau orang bisu perempuan itu, isyarat itu menunjukkan macam-macam Quran, maka hukum dia haram. Tak boleh juga. Walaupun yang tadi kita kata gerak mimik mulut tu bagi orang yang tak bisu. Jadi sekarang ni orang bisu ni sekarang ni dia tak boleh keluar suara. Dia bagi isyarat saja. Tak kisahlah syarat tangan ke mulut ke apa ke, yang menunjukkan dia tu sedang bercakap dan itu ayat Quran, maka hukum dia haram kalau dia nifas haid. Dan yang haram tu pula dia baca Quran dengan qasak Quran. Okey, qasak ni lagu mana? Dia sebenarnya selain daripada orang berhadas besar dan haid nifas, contoh kita ni yang normal ni, kita baca Quran tak qasak Quran pun jadi Quran. Tu kaedah dia. Selain daripada haid nifas, junub, dengan mana orang yang sihat ataupun orang yang tak ada benda-benda tadi tu, kalau kita baca Quran, automatik jadi Quran. Walaupun tak ada niat Quran. Yang kena qasak Quran ni, orang yang ada mani' dia panggil. Penghalang. Yang boleh menghalang dia baca Quran. Iaitu haid, junub dan sebagainya. Maka orang ni, dia perlu berniat ketika bertalafuz, ketika melafazkan bacaan Quran, kalau dia baca Quran. Kalau dia niat zikir, tak ada masalah. Ataupun tidak niat apa-apa. Qasak Quran pun tidak, zikir pun tidak. Boleh juga. Tapi kalau qasak Quran, hukum dia haram. Kata Syekh Ali Shubran Malisi rahimahullah dalam kitab Hasyiah Ali Shubran Malisi, dia kata, walaupun seseorang itu start daripada Bismillah Al-Lamim sampai surah An-Nas, dia qasak zikir belaka, sah, boleh. Tapi asalkan dalam hati dia qasak zikir lah. Kalau mari tiba-tiba qasak Quran, tak boleh. Haram juga. Tu nak kata, boleh kalau qasak zikir. Biasanya tak ada orang baca tu Qurannya. Atau bolehnya tu. Ataupun ayat-ayat Quran yang biasa dia baca ketika doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tu niat doa, zikir tak ada apalah. Tapi niat baca Quran tak boleh. Ataupun dia niat zikir, contohnya 3 kali dia baca sebelum tidur. Dia pun baca, niat zikir. Boleh. Boleh. Niat Quran tak boleh. Baca naik doa kenderaan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza ila akhirih, sampai habis tu ayat Quran tu. Tapi dia qasak baca Quran, haram. Qasak zikir tak haram. Qasak zikir tak haram. Itlaq tak qasak apa-apa, tak haram juga. Tapi tak dapat pahala. Qasak zikir ada pahala, cuma kurang sikit daripada baca Quran. Tak qasak apa-apa, tak dapat pahala sebab tak qasak apa. Lepas tu soalan, kalau kita niat zikir baca Quran, adakah perlu bertajwid? Dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi Al-Iqna' dia kata wajib bertajwid juga walaupun zikir. Sebab asal dia Quran. Bacaan Quran tu dia panggil sifat. Sifat Quran sekarang ni bukan Quran, tapi zat dia Quran. Zat tu maksudnya zat ni adalah asal dia Quran dah. Walaupun cara baca tu kita niat zikir, itu sifat kita sebut tu. Sifat kita lafazkan Quran tu jadi bukan Quran, tapi asal dia Quran. Maka wajib juga bertajwid. Dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi Al-Iqna'. Wajib tajwid juga. Biasa zikir buat lebih kurang. Tu. Biasa zikir kalau tengok orang zikir-zikir ke tahlil ke benda, buat lebih kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Habis je aku. Maknanya zikir pun zikir pun ataupun tahlil pun kena baca dengan betul juga Quran. Macam baca Quran. Walaupun niat zikir. Tu baca Quran. Orang dengar orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak qasak Quran tak apa. Qasak Quran haram. Itu ya. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, habis dah Quran, betul? Melainkan, dia tulis. Keempat, membaca Quran. Quran boleh, Quran boleh. Boleh baca dua. Quran boleh, Quran boleh. Kalau Quran tu qiraat Ibnu Katsir. Melainkan barang yang diharuskan membaca dia, membaca Quran. Barang yang harus ni apa dia? Contoh niat zikir, tak niat apa-apa, tak niat baca Quran. Contoh dia kata, tak diharuskan baca tu kerana mengambil berkat. Bukan kerana nak baca Quran, nak ambil berkat. Contoh doa zikir itulah. Habis. Kelimanya, berhenti di dalam masjid. Berhenti di dalam masjid. Berhenti bahasa Arabnya al-mukthu fil masjid. Berhenti ni gini. Sama ada dia masuk-masuk duduk menetap.
Duduk menetap sekejap. Tu dia panggil menetap tu. Dia panggil apa tadi? Apa tadi? Berhenti. Berhenti. Dia duduk tetap satu tempat dalam masjid. Ataupun dia keluar pintu A, dia masuk pintu A, keluar pintu A. Tu pun menetap. Kalau dia lalu, lain pula. Lalu ni maksudnya masuk sini, keluar situ. Contoh. Tu dia panggil bukan menetap, tu lalu. Lalu hukum lain pula. Kalau dia takut jatuh nitik darah haid, haram lah. Kalau tak takut, makruh ya. Okey. Ni kalau berhenti, mana? Dia duduk setempat itu, ataupun dia masuk pintu A, keluar pintu A juga. Dia asal nak lalu sana, tiba-tiba tak jadi, batal balik. Maka tu dia tak panggil lalu, dia panggil menetap. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dia panggil, kalau kita Arab, dia panggil at-taraddud. Sama juga, at-taraddud. Berulang alik. Lalu masjid. Kau tetap masjid. Tetap masjid. Lepas tu? Dah berhenti dalam masjid, dia tidak qaid darah tumpah. Yang darah tumpah tu lalu. Yang darah tumpah tu lalu. Kalau takut darah tumpah, haram. Tak takut, makruh. Yang duduk tetap ni, sebab memang ada dalil kata tak boleh duduk. Tak boleh menetap. Tetap haram. Tu mazhab mu'tamad jumhur. Kalau nak cari, ada tak qaul? Memang ada lah. Nak cari qaul habis cerita, nikah semua sah belaka gitu. Aku terima nikah ke sah belaka. Kalau nak cari qaul lah. Apa tadi hilang? Ini menetap dalam masjid, masuk dalam masjid dan sebagainya. No dia. Okey. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, keenamnya berulang-ulang di dalamnya dalam masjid. Ni kata ni, berulang maksudnya masuk pintu A, keluar pintu A. Berulang alik. Berulang alik, taraddud. Hukum dia haram juga. Kemudian, sebab taraddud ni dia panggil fi hukmil mukfi, pada dia berada pada hukum menetap dalam masjid. Walaupun dia tak menetap, dia pergi lalu-lalu gitu, tapi dia macam duduk tetap dalam masjid dah. Maka hukumnya haram. Betul. Keenam ulang. Ketujuhnya puasa fardu atau sunat. Tak boleh, hukumnya haram. Tetapi wajib mengqadha dia, mengqadha puasa. Puasa hukum dia haram bila seorang itu haid nifas, dia tak makan dan tak minum dengan qasak puasa, hukum dia haram. Jadi kalau dia berniat untuk puasa ketika haid dan nifas, hukum dia adalah haram. Tapi kalau dia tu tak makan dan tak minum, tapi tak qasak puasa, tu tak haram. Sebab dia bukan ibadah. Dia qasak niat puasa tu makna dia qasak ibadah. Jadi orang yang makan minum, tak makan tak minum di siang hari, tak niat puasa, dia panggil tidak puasa. Sebab puasa mesti kena ada niat. Rukun puasa niat, tahan daripada batal puasa daripada terbit fajar sampai masuk maghrib, dan yang ketiga orang yang berpuasa. Tu 3 rukun. Jadi sekarang ni kalau kita nak kata puasa, mesti ada 3 ni. Niat tak ada, bukan puasa. Macam semayang, semua ada dah, rokok tak ada, tak semayang tu. Tu tak panggil semayang, dia panggil rukun. Tu maksudnya mahiyah, hakikat benda tu apa? Hakikat semayang 13 rukun. Tak ada salah satu, tak panggil semayang. Hakikat puasa 3 benda tadi. Niat, tahan diri dan juga orang yang berpuasa. Tidak ada 3 ni, salah satu ni tak puasa dia. Tak dipanggil sebagai puasa. Kemudian khilaf ulama lah, kenapa orang haid ni tak boleh puasa? Khilaf ulama, apa sebab dia? Imam Al-Haramain cuba mengeluarkan sebab, iaitu seorang perempuan yang haid, maka tubuh dia akan lemah.
Dan orang yang berpuasa juga tubuh dia lemah. Jadi kalau perempuan wajib juga puasa dalam keadaan haid 2 kali lemah kena tangguh. Maka ad-dinu yusru juga. Ataupun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan memberikan keberatan hukum atas suatu orang melainkan dengan qadar usaha yang dia boleh. Itu puasa. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Puasa sunat tak boleh, puasa fardu tak boleh. Tapi qadha lah kalau puasa puasa fardu tu. Kedelapannya disentuh oleh suaminya, suami haid tadi, orang perempuan haid tadi, pada antara pusat dan lututnya. Jikalau tiada dengan ingin sekalipun. Ingin ni syahwat lah. Sebab sentuh ni ada dua. Sentuh dengan bersyahwat, sentuh dengan tidak bersyahwat. Panggil bahasa Arab al-istimta'. Berseronok-seronok. Seronok apa tu? Faham lah. Jadi al-istimta' antara pusat hingga lutut. Berseronok-seronok antara pusat hingga lutut isteri, hukum dia adalah haram atas pandangan mu'tamad. Pandangan kedua, tak haram kecuali jima'. Pandangan ketiga, tengok orang tu warak ke tak. Kalau warak boleh, tak warak. Warak ni mana kalau dia sentuh pun tak membawa kepada jima'. Warak lah. Kalau tak boleh, maka haram. Itu dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Jadi boleh pilih mana-mana pandangan. Ikut atas kita, asal jangan terlepas jima' sudah. Terlepas jima' haram lah. Kecuali darurah. Dengan sekira-kira kalau tak jima' tu kita akan zina, maka tubik kaedah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Darurat itu mengharuskan benda haram. Asalnya haram. Tiba-tiba darurat ni kalau aku tak setubuh dengan isteri ni akan berzina, maka boleh setubuh ketika tu. Tu kalau darurat sungguh lah. Ni saya saja buat darurat, lain cerita tu. Dia berasa darurat aku ni. Itu tak jadi. Walaupun tak ada syahwat sekalipun, haram juga. Apatah lagi dengan bersyahwat. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kesembilannya mandi berniat mengangkatkan hadas. Padahal ia seorang perempuan di dalam hadas. Jadi dia pun mandi, niat mandi junub. Padahal sedang haid. Sedang nifas. Hukum dia apa? Hukum dia haram. Okey, sekarang ni haid ni mewajibkan mandi ke tidak? Ya, dia mewajibkan mandi. Bila seseorang perempuan tu haid, automatik dicop wajib mandi. Tapi tak boleh mandi ketika tu. Syarat sah dan boleh mandinya ialah selepas suci. Syarat mesti segera bila nak sembahyang. Itu ya. Jadi kalau ada orang tanya, haid ni wajib mandi tak? Tak wajib. Sebab apa? Sebab ada darah lagi. Mana tak mengaji tu? Kalau kita Hasyiah yang Natul Tarimin kata gitu. Memberi waham kata seolah-olah macam tu. Haid tak wajib lagi. Wajib selepas suci. Daklah kita Hasyiah yang Natul Tarimin kata, bila seorang tu mari haid, wajib dah mandi. Cuma tak boleh lagi. Kewajipan mandi tu sudah ada. Cuma tak boleh buat lagi. Boleh buat bila? Selepas suci. Syarat sah dan boleh mandi selepas suci. Bila yang perlu segera, wajib segera bila nak sembahyang ataupun tawaf ke apa, yang syarat sah ibadat tu, suci diri, suci badan tu, maka barulah kena faur, kena segera mandi. Gitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi tak boleh. Sama jugalah wuduk. Kita wuduk dengan niat wuduk, tak boleh. Hukum dia haram. Tapi kalau sekadar basuh-basuh saja, tak apalah. Basuh-basuh badan. Macam mandi biasalah. Ram, niat mandi je. Mandi apa? Saja. Tak apa. Bukan niat mandi junub. Habis. Ke-10nya tolak. Tolak ni cerai. Tolak oleh suaminya, suami isteri tadi. Pada ketika itu, ketika haid nifas. Sebab apa tidak boleh? Hukum dia haram kerana akan melambatkan tempoh iddah dia. Sebab tempoh iddah 3 kali suci. Bila dia tolak waktu haid, tak kira satu lagi. Lambat jadinya. Tu ya isu dia. Tapi bila tolak jatuh ke tak? Jatuh. Tolak jatuh. Mana haram serta sah.
Haram tolak tapi sah. Waktu mengandung, cerai. Sah tak tolak? Sah tolak. Dan harus. Harus. Kalau tolak orang perempuan waktu mengandung harus. Tolak atau orang perempuan waktu haid haram. Tu hukum lah. Harus. Itu apa dulu? Da'i pa tak, dia cerai isteri waktu mengandung. Kecoh tu Malaysia. Apa hukum haram lah. Tak haram, harus. Tak simpati tu lain cerita lah. Ni hukum saja. Tu ada masalah peribadi lah untuk hang lah. Kemudian dia kata, pada ketika itu, dan apabila sudah putus haid atau nifas, maka tiada halal padanya pada perempuan itu dahulu, yakni sebelum daripada mandi, tak halal, melainkan 3 perkara. 3 perkara saja boleh buat walaupun tak mandi. Pertama, puasa. Boleh lah. Contoh dia berhenti haid pukul 5 pagi. Jadi dia pun niat puasa. Masuk subuh kena, tak mandi lagi. Boleh tak? Boleh. Sebab bukan syarat sah puasa itu suci daripada haid nifas. Suci apa? Kena mandi. Tak syarat itu. Yang syarat mandi ni semayang, tawaf, tu lain kan. Tu. Jadi tak syarat. Boleh dah puasa, boleh. Keduanya ditolak oleh suaminya, suami isteri. Dia suci pukul 5 juga dicerai. Tak dan mandi kawan tu. Tak apa. Sah dah. Ketiganya mandi. Yakni mandi untuk angkat hadas. Ni yang kita kata syarat sah boleh mandi dah. Wajib mandi bila mari haid. Wajib dah tu. Wajib dah. Tapi tak boleh mandi lagi. Bila mandi? Selepas suci. Gitu. Bila wajib segera? Ketika nak semayang. Tu kena segeralah. Tu perkara-perkara yang boleh dibuat walaupun belum mandi. Adapun selain daripada tu, jimat tak boleh lagi. Sentuh tak boleh lagi. Semayang tak boleh lagi. Tawaf tak boleh lagi. Baca Quran tak boleh lagi. Jabat Quran tak boleh lagi. Tak boleh belakang. Hak tu, 3 ni saja yang boleh. Faslun, ini satu fasal pada menyatakan istihadah. Jadi kita kata dah hari tu darah ni ada 3 perempuan ni. Pertama haid, kedua istihadah ataupun dia panggil fasad. Fasad ni rosak. Istihadah ni darah penyakit. Yang ketiga dia panggil nifas. Sekarang ni istihadah pula. Tapi istihadah sini dia tak terang apa lagi ni. Dia terang kalau perempuan menghadapi istihadah apa nak buat. Tu ya. Bermula tiada haram pada orang istihadah barang yang haram pada orang haid itu. Bermula tiada haram orang istihadah barang yang haram pada orang haid itu. Benda kalau seorang perempuan tu haid, apa yang haram? 10 benda. Kalau orang istihadah, semua boleh berlaku. Boleh baca Quran, boleh jabat Quran, boleh setubuh, boleh tawaf, boleh semayang, bahkan wajib semayang, boleh puasa dan sebagainya. Istihadah. Dalam kitab Al-Majmu' sebut, orang yang istihadah sama macam orang suci. Bezanya ialah keluar darah saja. Dan istihadah ni adalah bab yang payah lebih daripada haid. Minggu depan insya-Allah kita tulislah istihadah punya ringkasan tu. Kita tak tulis hari ni. Jadi istihadah ni darah penyakit. Jadi kalau orang beriktikad, seseorang yang keluar lebih daripada 15 hari 15 malam. 15 hari yang pertama itu haid, 16 hari ke-16 tu istihadah, itu sesat, menyesatkan. Itu fahaman sesat, menyesatkan. Bukan begitu. Dia kena kembali kepada kaedah dia. Bila lebih 15 hari 15 malam, kepala otak kena set dah. Dalam 16 hari ni ada yang haid, ada istihadah. Macam mana nak menentukan? Itu ada kaedah yang tersendiri. Tu minggu depan lah. Cuma faham tu dulu. Kalau kata lebih 15 hari, maknanya dia tu ada haid, ada istihadah. 15 hari 15 malam paling banyak. Kalau hari pertama jam 2 petang keluar darah, maka hari ke-16 jam 2 petang border 15 hari 15 malam. Kalau keluar lebih lagi, hari ke-16 pukul 12 keluar, pukul 1 keluar, pukul 2 keluar, pukul 3 keluar lagi, maka dia faham dah dia ni ada haid, ada istihadah.
Nanti akan datang kita tengoklah cara nak hukum dia tu. Adapun istihadah itu hadas yang sentiasa. Hadas yang sentiasa. Sebab apa hadas? Sebab dia tu keluar sesuatu daripada farah. Lagi pula najis. Najislah darah. Yang berterusan. Berterusan ni sebab apa? Sebab senantiasa keluar darah tu. Kalau keluar sentiasa lah. Sebab lebih 15 hari dia keluar banyak darah tu. Jadi dia seperti orang yang kecil dedah. Cara suci dia. Cara dia sama. Sama macam orang kecil dedah. Dia kena basuh farah dia dulu. Kena sumbat dengan kapah. Ambil air semayang cepat-cepat. Mayang cepat-cepat. Lepas tu sekali nak semayang lain. Kena ulang balik proses tadi. Basuh farah pula. Sumbat kapah. Ambil air semayang. Mayang cepat-cepat. Gitu. Tu pun sekali dia kesebut kok. Ni dia hadas yang senantiasa. Kecil dedah, keluar air mani sentiasa. Keluar air mani lagi parah lagi. Setiap waktu wajib mandi. Sebab apa? Sebab senantiasa keluar air mani. Parah. Lah kita boleh kena sebut, orang yang senantiasa keluar air mani ni rosak syahwat dia. Syahwat dia sudah masalah. Tak ada syahwat duduk saja-saja keluar juga. Jeng gitu. Wal-'iyadzu billah. Bandingan istihadah ni seperti kemih atau wadi atau madhi yang sentiasa keluar. Orang sentiasa keluar air madhi. Dia panggil silsilatul madhi. Sentiasa keluar kemih. Kemih ni kecing. Kemih ni bahasa Banjar. Kemih ni bahasa Banjar. Banjar ni. Dia rawi pengarang kitab ni Syekh. Pengarang kitab ni khilaf sebenarnya. Syekh Arsyad Banjari ke tulis, Syekh Saleh Rawi ke tulis. Tapi yang ittifaqnya dua-dua Indonesia. Rawi tu Rawa lah. Rawa tu kat Indonesia. Banjari tu Banjar Indonesia juga. Kemih tu kencing. Senantiasa keluar madhi. Sama status dia. Kena basuh farah, kena basuh zakat, balut, sumbat kapah, ambil semayang, cepat-cepat semayang. Itulah sepanjang hidup orang yang senantiasa keluar kecing, wadi ataupun madhi. Samalah ketut pun, tapi ketut tak payah balut lah sebab ketutnya angin. Mana nak semayang tu, nak semayang tu ambil semayang, cepat-cepat semayang lah, habis selesai masalah. Nak basuh apa lagi? Cuma kalau kita ketut, makruh kita basuh. Ketut-ketut basuh piyamban basuh kat dua tu, makruh. Aduh, macam-macam. Kalau ketut keluar najis, tu memang kena basuh lah. Ketut-ketut dia terang-terang perak keluar tai sekali. Tu memang wajib basuh lah tu. Habis, maka tiada menegahkan ia istihadah akan semayang. Jadi orang yang istihadah ni wajib semayang. Macam mana dia nak tahu dia wajib semayang? Kalau dia tak tahu hukum haid nifas. Nifas istihadah. Bila dia nak mandi, bila dia nak semayang, bila boleh puasa. Banyak orang perempuan yang mana dia semayang dalam keadaan haram dia semayang. Dia ingatkan istihadah rupanya haid. Banyak orang yang dia tu tak semayang sebab ingat tak wajib semayang sebab darah datang padahal wajib semayang. Sebab dia kira hak tu haid padahal istihadah. Jadi dosa habis belaka. Tak semayang dosa besar. Tak semayang. Perempuan ni dua saja. Kalau dalam bab semayang lah. Tinggal semayang, qada semayang. Dua ni mesti melazimi orang perempuan. Tinggal semayang sebab haid. 15 hari. Tu dia tak semayang 15 hari. Tapi qada semayang tak ada lah. Qada puasa. Bukan qada semayang. Qada puasa semayang tak ada. Qada puasa. Dia perempuan ni dua. Tinggal semayang, qada puasa. Qada semayang pun ada juga. Bila? Bila dia sangka hak tu haid, rupanya istihadah. Contoh mudah. Dia mari hari pertama sampai hari ke-10 merah. Okeylah, zahir haid lah. Ikut syarat yang dulu kita sebut, haid. Hari ke-10 sampai hari ke-20 hitam. Lebih 15 hari. Lebih 15 hari. Jadi hari ke-16 hitam juga. Dia faham kata aku ni mengalami istihadah. Ada istihadah, ada darah. Ada haid, ada istihadah. Jadi kalau ikut kaedah mazhab Syafi'i, darah kuat itu haid, darah lemah itu istihadah.
Antara hitam dengan merah, mana kuat mana lemah? Kuatnya hitam. Maka zahirnya hari ke-10 sampai hari ke-16 sekarang ni haid. Yang hari pertama hingga hari ke-10 yang dia tinggal sembahyang tu istihadah. Sebab dia darah lemah. Jadi adakah dia dosa tinggal sembahyang? Tak dosa. Sebab dia sangka pada awal harinya dia sedang haid. Rupanya dia bukan haid, dia istihadah. Jadi dia tak sembahyang 10 hari, wajib qada 10 hari. Tu kalau 10 hari merah, 10 hari hitam. Ada ulama taswir masalah juga, dia boleh tak sembahyang sebulan. Dah juga. Contoh 15 hari pertama merah, 15 hari kedua hitam, 30 hari. Jadi hari pertama zahir hukum haid lah sebab warna merah. Sebelumnya dah suci 15 hari. Dia tu umur 9 tahun ke atas. Kemudian hari kedua keluar, 3 keluar merah sampai ke 15 merah. Hari ke-16 tiba-tiba bertukar jadi hitam. Maka dia pun sangka, oh baru aku tahu sekarang ni aku ni orang yang istihadah. Maka zahirnya hari sekarang, hari ke-16 yang hitam itu baru haid aku. Hak sebelum tu istihadah kerana dia darah kuat. Maka nanti selepas habis 15 hari yang hitam tu, dia qada 15 hari sembahyang. 15 hari sembahyang. Yang dia tinggal. Dia tinggal tu dosa? Tak dosa. Sebab apa? Sebab dia sangka hak tu hukum haid. Rupanya bukan haid. Itu istihadah mengikut kaedah mazhab Syafi'i. Okay. Habis. Dan puasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.